Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap The Right Honourable Dominic Raab MP Setiausaha Negara Pertama dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Hal Ehwal Commonwealth dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom yang mengadakan lawatan kerja ke negara ini selama 2 hari. Menyertai bersama The Right Honourable semasa majlis mengarap tersebut, Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke negara Brunei Darussalam dan Sarah Catherine Cook, Ketua Jabatan Asia Timur London. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan, Pimpinan Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap Kebawah Dulia Maha Mulia dan The Right Honourable Dominic Raab MP berbincang mengenai isu-isu kerjasama dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Ini mencerminkan hubungan yang sudah lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar dilantik menjadi Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara mulai dari hari Jumaat 9 hari bulan April 2021 bagi menggantikan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sahibul Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar yang tidak lagi memegang jawatan Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara mulai dari tarikh yang sama. Seramai 1,708 orang peserta menyertai majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi majlis Khatam Al-Quran 75 kali bagi ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Jamiah Sri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarung. Di daerah Brunei Muara, majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan, sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Para peserta bagi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran terdiri daripada ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung di keempat-empat daerah mengikut beberapa kategori termasuk para penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sekolah Arab dan skim tilawah Al-Quran yang mewakili dari sekolah-sekolah Arab, sekolah-sekolah agama dan skim khatam Al-Quran serta penuntut-penuntut sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan institusi-institusi pengajian tinggi. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan serta pegawai daerah Brunei dan Muara.
Pelancaran Majlis Khatam Al-Quran 75 kali yang sama juga diadakan di daerah-daerah lain. Di daerah Temburong, majlis umpamanya diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Manakala di daerah Tutong, majlis yang sama berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi daerah Belait, pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 75 kali diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Pengiran Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Satu kes import jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, melaporkan 11 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan 4 kes sembuh. Kes 216 seorang lelaki berumur 41 tahun yang tiba di negara ini dari Jakarta melalui Singapura pada 26 Mac 2021. Penyiasatan dan pengesalan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini memandangkan beliau telah dikuarantin sebaik tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Kesemua kes yang sedang dirawat di pusat berkenaan dalam keadaan baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 216, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 202. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 75 kes. 588 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 16,296 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Manakala 135 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 116,173 sampel. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan masih giat melaksanakan program vaksinasi kebangsaan COVID-19 di keempat-empat daerah walaupun kementerian berkenaan telah mengeluarkan kenyataan mengenai pemberhentian sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Setakat ini, lebih 3,000 petugas barisan hadapan telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Program vaksinasi ketika ini menggunakan vaksin Sinopharm. Kementerian Kesihatan sangat mengutamakan keselamatan program vaksinasi. Oleh itu, Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 akan menjalankan kajian atau review lebih lanjut tentang data yang ada untuk memastikan keselamatan vaksin AstraZeneca. Sementara kajian atau review dijalankan, Kementerian Kesihatan memberhentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi yang dijalankan. Ini adalah sebahagian daripada langkah berjaga-jaga sehingga Jawatankuasa Teknikal menjalankan kajian atau review tersebut dan dapat membuat keputusan berdasarkan bukti mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca. Sebagai warga Kementerian Kesihatan, advise to take the vaccinations without any concerns untuk bersama-sama melindungilah
diri sendiri, kawan-kawan kita ni, family kita ni untuk reach the 70% of herd immunity itu. Bertawakal kepada Allah SWT juga. Jadi salah satu cara kita ni untuk menyahut seruan daripada Kementerian Kesihatan iaitu bersama melindungi. So tadi ni mengambil pun bagi sama-sama lah mendukung usaha Kementerian Kesihatan untuk melindungi keluarga kita ni lah, keluarga kawan-kawan lah, semua rakyat Brunei lah. 2 orang pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang menyertai penugasan selama 13 bulan di bawah Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team IDBVMAT 2020 di Mindanao, Republik Filipina telah kembali ke negara ini pada 10 Mac lalu. Sehubungan itu, majlis doa kesyukuran diadakan bagi meraihkan kepulangan kontingen yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Hanafi Azami bin Nayan dan Kapten Udara Muhammad Alif bin Haji Zulkifli. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Antara pengisian majlis, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tazkirah, bacaan doa kesyukuran dan sembahyang fardu zuhur berjemaah. Seribu unit rumah jenis teres disediakan di bawah projek rancangan perumahan negara Kampung Lugu Fasa 2. Dibina di atas tapak seluas 165 hektar, pembinaan rumah-rumah teres tersebut dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Majlis peletakan batu asas projek tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Projek di bawah rancangan kemajuan negara ke-11 itu bernilai lebih 108 juta ringgit. Pelaksanaan projek tersebut dikendalikan oleh kontraktor dilantik Sui Sendirian Berhad. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis juga diselajurkan dengan penanaman pokok sebagai inisiatif terhadap perubahan iklim dan sokongan kempen 26,000 pokok di bawah protokol hijau. Projek SMS Brunei Prihatin untuk tabung anak-anak yatim yang diungkahkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai. Tahun lalu, projek tersebut mengumpul lebih RM350,000. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, menyatakan perkara tersebut pada majlis pelancaran projek SMS Brunei Prihatin untuk tabung anak-anak yatim kemarin. Yang Berhormat berkata projek SMS Brunei Prihatin merupakan salah satu kaedah yang berkesan untuk memudahkan orang ramai menghulurkan derma bagi membantu anak yatim di negara ini. Sumbangan orang ramai kepada projek tersebut tambah Yang Berhormat juga akan dimanfaatkan bagi projek yang berimpak tinggi, khususnya membantu anak-anak yatim dalam aspek pembelajaran. Projek tahunan diungkahkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat Radio Televisyen Brunei, DST Sendirian Berhad, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad. Kutipan derma melalui SMS berlangsung selama 3 bulan sehingga 8 Julai 2021. Seperti kelazimannya menjelang bulan Ramadan, masyarakat Islam di negara ini akan mengadakan majlis tahlil dan doa arwah. Kemarin Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara mengadakan majlis doa arwah sekampung. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil yang diketuai oleh Awang Haji Muhammad Yadli bin Haji Muhammad Yusof, Imam Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Maryam. Majlis merupakan salah satu aktiviti pusat tersebut bagi sama-sama menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan.
Perkhidmatan pembayaran zakat fitrah secara dalam talian yang diperkenalkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB baru-baru ini merupakan satu kaedah yang bersistematik dalam era pendigitalan masa ini untuk memudah cara urusan dan menjimatkan masa bagi orang ramai membuat pembayaran zakat. Menurut Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib yang di-Pertua MUIB, kaedah tersebut bukanlah kaedah yang baharu, ia sudah pun digunakan pakai di negara-negara jiran. Berucap pada majlis penyampaian tauliah amil zakat fitrah dan harta kepada amil-amil yang dilantik seluruh negara di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan kaedah tradisional pembayaran zakat fitrah melalui amil-amil di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai atau di rumah-rumah amil masih tetap relevan dan akan masih tetap berjalan seperti yang di tahun-tahun yang sudah. Ia merupakan satu amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada habis kita semua para amil bagi membolehkan habis kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengutip zakat di negara ini mengikut kawasan masing-masing dengan penuh tanggungjawab serta patuh mengikut peraturan dan arahan-arahan yang diberikan dalam melaksanakan tugas mengutip zakat ini. Saya menyeru para amil sekalian, hendaklah sentiasa mengambil ingatan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Seramai 349 orang amil telah dilantik bagi 140 kawasan tempat mengutip zakat di seluruh negara. Manakala di Jabatan Majlis Ugama Islam telah dilantik 45 orang amil bagi keempat-empat daerah mengutip zakat terdiri daripada pegawai dan kaki tangan jabatan tersebut. Tempat-tempat pengutipan dan pembayaran zakat dilakukan di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadat, rumah-rumah amil, di pejabat bahagian kutipan dan agihan zakat Jabatan Majlis Ugama Islam daerah Brunei Muara dan di cawangan-cawangan bahagian kutipan dan agihan zakat di pejabat-pejabat hal ehwal ugama di daerah-daerah Belait, Tutong dan Temburong. Selain itu, institusi-institusi kewangan Islam seperti Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Bank Islam Brunei Darussalam BIPD juga dilantik sebagai amil khusus bagi mengutip zakat harta sahaja iaitu bagi penyimpan di institusi-institusi kewangan. Solat mengandungi falsafah atau hikmah tersendiri yang perlu dihayati. Solat juga perlu ditafsirkan sebagai petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing manusia supaya sentiasa menghargai dan menepati masa. Kelebihan solat itu antara intipati ceramah awal Ramadan yang diungkahkan oleh Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Banquet, bangunan Dewan Majlis di Ibu Negara. Hadir yang dimuliakan Pihak Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Dengan tajuk Menghayati Ramadan dalam Norma Baharu, ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, Penolong Pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Dalam ceramahnya, beliau antara lain menyentuh mengenai kelebihan solat sebagai ibadat yang menduduki tempat tertinggi. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara.